Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan cabaran kelestarian seni budaya dalam peradaban Melayu. Kumpulan ini terdiri daripada 5 ahli iaitu saya Nurul Syahirah Kasrina, Nurina Razwan, Nur Dalisha Humaira, Nabila Nasuha dan Fatin Nazirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dalisha Humaira binti Muhammad Saupi daripada Kumpulan 3 akan membentangkan tentang cabaran kelestarian seni budaya dalam peradaban Melayu. Yang pertama, apakah seni budaya dalam peradaban Melayu? Perkataan seni berasal dari bahasa Sanskrit yang dimaksudkan pemujaan, persembahan dan juga pelayanan. Kata tersebut berkait dengan upacara keagamaan yang disebut sebagai kesenian. Setiap peradaban mempunyai kepercayaan terhadap cara kesenian mereka secara tersendiri. Peradaban Melayu juga tidak ketinggalan dalam mendalami kesenian mereka. Definisi peradaban Melayu yang dapat dipetik daripada Prof. Dr. Syaharir bin Muhammad Zain. Beliau menyatakan peradaban Melayu bermakna peradaban yang dibina dan dimiliki oleh orang-orang yang berbudaya Melayu. Selain itu, dari segi sosio-budaya, ianya terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Manakala dari segi politik, pada masa lampau, ianya terpecah ke dalam pelbagai kerajaan kuno dan kini ianya dibawa masuk ke dalam dunia moden atau negara moden iaitu negara kita. Selain itu, peradaban Melayu sangat menitik berat tentang cara mereka memupuk kesenian. Contoh-contoh keseniannya seperti seni suara, seni muzik, seni permainan, seni arca dan banyak lagi. Namun, umum mengetahui setiap perkara yang kita lakukan pasti mempunyai cabaran ketika kita mengendalikannya. Oleh itu, kami daripada Kumpulan 3 akan merungkaikan satu persatu tentang cabaran bagi memupukkan kelestarian seni budaya dalam peradaban Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Nazirah binti Muhammad. Hari ini ingin membincangkan objektif untuk cabaran kelestarian seni budaya dalam peradaban Melayu. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti cabaran yang wujud dalam peradaban Melayu masa kini. Sebagai contoh dalam segi bahasa, tarian dan nyanyian ataupun seni bina dan reka bentuk. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti solusi yang tepat agar seni budaya terus relevan. Ini untuk memastikan keberlangsungan seni budaya Melayu kita. Seterusnya, mengenal pasti kepentingan seni budaya yang semakin terhakis. Ini agar kita sedar bahawa inisiatif dan usaha sangat diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Saya Syahirah Kasrina akan berdiskusi tentang inisiatif atau usaha yang boleh mengekalkan kelestarian seni budaya dalam peradaban Melayu. Seperti yang kita tahu, semua lapisan berperanan penting dalam memartabatkan seni budaya kita. Jadi, saya telah bahagikan dalam beberapa kelompok iaitu individu, masyarakat dan juga kerajaan. Jadi, saya akan mulakan dengan peranan individu. Usaha yang boleh dilakukan oleh seseorang individu ialah sentiasa cakna dengan perkembangan isu semasa tentang seni budaya. Hal ini supaya budaya tidak lenyap di arus zaman. Seterusnya, setiap individu perlulah
berperanan untuk menerapkan seni budaya dalam diri kerana setiap perubahan kecil mahupun besar adalah bergantung daripada caknanya seseorang individu. Untuk lebih mencintai seni budaya di negara kita, setiap individu perlulah mempelajari seni budaya dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, setiap individu perlulah mengambil berat dan juga melawat ke muzium-muzium untuk menambah pengetahuan umum. Dari segi ibu bapa pula, mereka adalah berperanan penting untuk memupuk anak-anak dalam memartabatkan seni budaya sejak dini hari. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Ustazah dan juga rakan sekelas sekalian. Nama saya Nurul Nabila Nasuha dan saya akan membentangkan tentang isu semasa yang berkaitan dengan seni budaya pada masa kini. Isu yang pertama adalah pada 25 September 2022, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKOM akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan Seni dan juga Budaya untuk berkunjung ke setiap negeri untuk menjejaki semula bakat-bakat lama yang ada. Ini merupakan satu inisiatif untuk mengenal pasti warisan lama yang semakin ditelan zaman, seperti seni tari Kuda Kepa, seperti seni tari Zape yang semakin dilupakan. Anak-anak muda pada masa kini tidak lagi meneruskan budaya ini yang menjadikan ianya satu budaya yang telah lama dilupakan. Oleh yang demikian, usaha untuk memanggil bakat-bakat lama ini adalah untuk menghidupkan semula budaya. Ia adalah satu cara untuk kita mengekalkan seni budaya Melayu agar tidak ditelan zaman. Isu yang kedua adalah pada 15 Disember 2021, penganugerahan Songket oleh UNESCO. Songket telah direkodkan dalam senarai Wakil Warisan Budaya tidak ketara oleh UNESCO. UNESCO merupakan satu agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang bertujuan untuk menyumbang ke arah kedamaian dan juga ianya mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang-bidang seperti pendidikan, seperti bidang sains dan juga kebudayaan. Pengiktirafan Ratu Kain ini merupakan satu pengiktirafan tertinggi setakat ini di peringkat global. Songket merupakan satu lembaran kain yang ditenun dengan benang emas, perak dan juga pelbagai warna lain dan ianya digelar sebagai Ratu Kain dalam tenunan Melayu. Perkataan songket berasal daripada teknik yang digunakan untuk menenun songket itu sendiri, iaitu sungkit ataupun menyungkit. Pengiktirafan UNESCO kepada songket dapat mengangkat nama Malaysia di mata dunia sebagai satu negara yang mempunyai pelbagai khazanah warisan kebudayaan tidak ketara dan ianya merupakan salah satu daripada tarikan pelancong yang mampu membuka peluang ekonomi kepada negara melalui pelbagai industri. Isu yang ketiga adalah pada 26 Mac 2022. Batik ini dimartabatkan di peringkat global. Batik Malaysia mempunyai corak yang berunsurkan bunga dan daun yang lebih besar dan ringkas berbanding dengan batik dari negara jiran iaitu Indonesia. Motif batik ini telah diterapkan dalam mangkuk tingkat keluli. Ini merupakan satu idea daripada seorang usahawan iaitu Ina Fadilah daripada Jiwa Global Resources. Seni batik dan juga kebaya diterapkan pada bekas makanan ini dan menjadikan ianya unik dan tampak mewah. Apa yang menariknya lagi adalah setiap mangkuk keluli ini dihasilkan secara tangan dan dilukis dalam jangka masa 1 jam ataupun 1 jam setengah untuk menghasilkan satu mangkuk keluli. Apa yang menariknya lagi adalah mangkuk keluli ini telah dipasarkan ke negara-negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, Qatar, Dubai, Jepun, Perancis dan juga China. Secara tidak langsung, budaya Melayu ini dibawa dan dipasarkan ke peringkat global. Sekian daripada saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina binti Razwan. Saya akan membincangkan tentang cabaran-cabaran yang wujud dalam kelestarian seni budaya dalam peradaban Melayu. Jadi, cabaran yang pertama yang terkandung dalam isu ini adalah dari segi bahasa. Bahasa adalah elemen yang paling utama dalam memartabatkan bangsa Melayu. Di Malaysia, penggunaan bahasa Melayu ni masih diguna pakai oleh masyarakat kita. Namun ianya tidaklah sama seperti dahulu kala di mana bahasa Melayu ni adalah bahasa lingua franca. Hal ini kerana tersebarnya gaya percakapan budaya barat sehinggakan bahasa Melayu kita ni dilupakan. Selain itu juga penggunaan bahasa Melayu dianggap sangat rendah dan hanya dipakai oleh rakyat biasa ataupun rakyat yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Manakala orang yang berpelajaran ni menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa rojak. Bahasa rojak ni ialah percaturan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hal ini sangat mengelurukan sesetengah individu yang baru ataupun yang ingin mempelajari bahasa kita, iaitu bahasa Melayu. Isu yang seterusnya ialah tarian dan juga nyanyian. Fenomena budaya popular hari ini membawa kesan kepada kelemahan kedudukan budaya Melayu tradisional. Seni hiburan barat ni telah menjadi ikutan pelbagai negara, termasuklah negara kita, negara Malaysia. Hal ini telah mengakibatkan seni tradisional kita sudah dipinggirkan sehinggakan hari ini. Sebagai contoh, tarian seni budaya tradisional seperti wayang kulit, mak yong, gazal, tarian kipas, tarian kepang juga semakin dilupakan kerana masyarakat kita ni dia lebih terdedah kepada tayangan dari negara barat dan lebih suka menonton wayang ekoran. Terdapat banyak panggung wayang dan juga astro di negara kita. Selain itu, Malaysia juga diperkenalkan dengan aliran-aliran muzik barat yang dikenali dengan kumpulan-kumpulan artis seperti pop, balada dan juga rock. Hal ini sangat memberi kesan yang buruk terhadap imej tradisi kita. Contohnya, kumpulan lagu rock. Satu ketika dahulu, fenomena black metal dekat negara kita ni sangat hangat di kalangan remaja-remaja yang menggilai muzik ganas dan juga ekstrim. Pengikutnya pula dikatakan melakukan pelbagai aksi gimmick seperti minum darah kambing dan juga adegan ganas sekadar untuk memulakan persembahan muzik mereka. Namun kita, negara kita yang berlandaskan agama Islam ni, ideologi black metal ni sangatlah bercanggah. Justru itu, nyanyian ini sangat berbeza dengan konsep nyanyian tradisi kita, di mana irama dan rentak lagu yang bercirikan lemah lembut, beralun serta melankolik mempunyai kaitan langsung dengan manifestasi ataupun ekspresi jiwa dari pendukungnya. Akhir sekali, kita ada cabaran dalam segi seni bina dan reka bentuk. Seni reka bentuk juga dapat dilihat dari bangunan yang dibina secara moden. Contohnya menara berkembar Petronas yang dibina dalam bentuk silinder yang diideakan oleh orang barat. Selain itu, terdapat pelbagai reka bentuk di tempat kita yang boleh membuktikan pengaruh barat ni terhadap seni reka bentuk. Sepatutnya negara kita ni membina bangunan yang berkonsepkan flora dan fauna ataupun ukiran-ukiran yang boleh diguna pakai dalam rekaan seni bina di negara kita. Sebagai contoh, gambar yang saya tampilkan di slide adalah Surau Langgar Rindu yang terletak di Kampung Ru Tapai Merang, Terengganu. Dia berhampiran dengan Kamp PLKN Merang Suria. Surau ni menjadi tempat persinggahan ramai musafir yang ingin menunaikan ibadah dan juga beristirahat. Ada juga pengunjung yang singgah hanya untuk melihat sendiri dan mengagumi keunikan struktur binaan surau ini.
Seni bina Surau Langgar Rindu ni dihasilkan oleh seorang penggiat seni tempatan iaitu Abdul Karim Embung yang membina surau tersebut menggunakan kayu tembesu dan juga kayu cengal asli. Yang menjadikannya lebih menarik, nama surau tersebut menggambarkan perasaan rindu dan cinta Abdul Karim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Yang terakhir, kita beralih kepada kesimpulan. Pengetahuan tentang etika dan ketermadunan adalah penting pada masa kini kerana ia boleh menyumbang kepada pembinaan dan kejayaan masyarakat. Kitaran sejarah sosial harus dijadikan iktibar agar generasi muda tidak mudah berputus asa atau berpuas hati dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi. Mengetahui latar belakang etika dan peradaban antara satu sama lain menggalakkan kesefahaman bersama. Seterusnya, kelestarian seni budaya dalam peradaban Melayu adalah perkara yang sangat penting dan mesti dipertahankan untuk masa akan datang. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, keterlestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan seni budaya dalam peradaban Melayu kerana ia merupakan satu proses yang panjang. Namun, percayalah, Malaysia memiliki ramuan dan keunikan yang tersendiri ke arah itu. Dengan formula yang betul, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat murni ini. Oleh itu, kita haruslah bersatu padu dalam memantapkan kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Sekian sahaja daripada kami. Marilah kita melestarikan seni budaya Melayu supaya tidak dilupakan pada masa akan datang dan tidak ditelan dek zaman. Wabillahi taufik. Sekian, terima kasih.